Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum semua sahabat yang hadir pada pagi ini, yang dikasihi abadi, Salasia, Zura, Sitarasa, Free Kick, Karina, Amy, Ustaz Mus, apa khabar semua? Warga Kota Lama Kanan, Alhamdulillah semua sahabat yang hadir pagi ni. Amy, Irdina, Suri, Khairul Azlin, Addah, Nur Syuhada, Rasulullah Masyita Syarif. Baik, semua yang hadir. Pagi ni anda nak bawa kita memenuhi satu hakikat dalam hidup, iaitulah untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Bicara ni daripada Waliullah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, dari kitab beliau yang bertajuk Al-Fathur Rabbani Wal-Faidhur Rahmani. Bicara untuk menjadi kekasih-kekasih Allah SWT. Dalam hidup kadang-kadang kita merasa risau bila kita tak dicintai oleh sesuatu ataupun satu golongan, seseorang atau satu golongan. Bimbang kita kehilangan kasih sayang mereka, ya. Aisyah Iskandar, Rugayah Saiman, Masalan, Nurizan Umar, Bushra Mukhtar, Ila Saleh, Tommy Harun, Izan. Terima kasih kerana sharing kuliah kita pada teman-teman kita yang lain, Lan Fighter, Al-Masalah Ida Sauda, Rohani Hasan. Tolong share dengan kawan-kawan kita lain, teman-teman kita lain. Kita dah dekat dengan bulan pilihan Syaban, Ramadan. Ini pun dah masuk 19 Rajab pada hari ini. 19 betul, ya. Beberapa hari saja lagi akan akhir Rajab, masuk ke Syaban, kemudian datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita sempat untuk membaiki amal salih kita, Haznina, ya. Nur Sulaiman, Awatif Dina, Muhammad Johari, Maliadi, Hasimah Musa, Daud, Zeti, Zakaria, dan semua Sinda. Baik, Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaihi memberi pesan kepada hari Selasa 12 Syawal 545 Hijrah, hampir 1000 tahun lalu, ya. Bahawa dalam kata-katanya, dalam urusanmu lakukanlah sebaiknya, wahai gulam. Gulam, kita dah belajar perkataan gulam ni merupakan satu kata-kata merendahkan diri kita supaya kita tawaduk. Gulam ni maknanya hamba. Muhammad Khairul Nizar, Masalah semua, Farah Wahidah, Syarina Izwah, ya. Nuh Sulaiman, Aziz. Bukankah engkau hamba yang lari dari Tuhannya? Bersimpullah di hadapannya dengan mematuhi segala perintahnya dan hindarilah segala larangannya. Hendaklah engkau menerima ketapannya dengan kesabaran dan kesetiaan. Sempurnakanlah perhambaanmu kepada Tuhanmu. Kerana Allah SWT telah menyatakan, Laisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah pun mencukupkan keperluan hambanya? Serba-serbi dalam hidup kita dicukupkan oleh Allah. Kesihatan, keuangan, walaupun ada hutang, walaupun ada sakit, tapi banyak nikmat yang diberikan kepada kita tak berkira-kira oleh Allah SWT. Rasulullah Syarifnya, Zarina, Raihan-Raihan, DNY, yang masalah semua yang hadir, Siti Fatimah, barakallahu fikum. Jadi dia akan mencintaimu jika perhambaanmu kepadanya adalah benar. Bahkan cintanya dalam hatimu lebih kuat, engkau akan merasakan kedamaian bersama dengannya, tanpa engkau perlu mencari teman lain selain daripada dia ketika engkau merasa susah. Itu sebab Nabi SAW telah pun menyatakan kepada Abu Bakar, "Lau kuntu muttakhizan khalilan la takhaztu Abu Bakrin." Kalaulah aku diberi peluang untuk mencintai seseorang sebagai kasihku, tentu aku pilih Abu Bakar. Walakinna ukhuwatan fil Islam. Tapi madailah untuk mengatakan persaudaraan Islam, kerana Nabi tidak mahu mengatakan ada orang lain kekasih selain daripada Allah SWT. Kerana Allah telah mengambil para nabinya, khususnya Nabi kita SAW, sebagai kekasih. Maka tentulah tidak wajar untuk Nabi menyatakan bahawa baginda ada kekasih yang lain, sedangkan Allah telah menjadikannya sebagai kekasih. Ini kata-kata ni perlu kita faham. Nabi tidak layak mengambil sesiapa pun menjadi kekasihnya, walaupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kita sebagai umatnya layak untuk mengatakan bahawa Rasulullah itu kekasih kita. Tapi Rasulullah tidak layak berkata bahawa kita ni kekasihnya, kerana Allah telah menjadikan baginda SAW sebagai kekasihnya. Begitu, ya. Jadi Nabi SAW membabil adab, bahawa satu adab Nabi dengan Tuhannya dan adab kita dengan Tuhan kita, dengan Allah SWT. Kita mesti mengisbatkan segala perkara khusus buat Allah SWT, kebaikan-kebaikan. Gitu, ya. Jadi kalau Allah telah menjadi kasihmu, duduk dalam hatimu, semua urusanmu menjadi mudah, wahai saudara. Ya, bila Allah dekat,
Tak adalah gawat. Gawat ni semua muncul kerana hati kita jauh daripada Allah SWT. Maka kita merasa sepi, merasa jauh, merasa takut. Banyak urusan kita tak selesai kerana kita berada jauh daripada Allah Ta'ala. Jamil Ruqiyah Abbas, Atif, Raudhaddin, Syahimi Abdul Rahman, semua sahabat Hadi, Hafiz Ibrahim, Bapak Lima, Roza Razu, Baik. Dalam semua keadaan kau redha kepadanya meskipun bumi menyempit dan pintu-pintu tertutup bagimu. Engkau tidak akan marah, engkau tidak akan datang ke pintu yang lain daripada pintunya. Sehingga bermakanannya, engkau tidak akan makannya. Bahkan kau juga akan bertemu dengan Musa AS sebagaimana Allah SWT telah pun memberikan kepada Nabi Musa AS. Datangnya ibunya untuk menyusukannya, walaupun ramai orang datang untuk menyusukan baginda alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika baginda dalam bakul itu hanyut masuk dalam sungai, kemudian masuk ke istana Firaun, maka datanglah Asia untuk membela dengan dayang-dayangnya. Maka wa harramna alaihi almaradi, kami mengharamkan untuk Musa semua orang yang datang untuk menyusukan. Jadi Musa masa kecil menangis saja. Lalu akhirnya mereka dipertemukan dengan ibu kepada Nabi Musa alaihissalam. Tengok tu aturan kasih sayang Allah Taala kepada seseorang. Walaupun dihalang, walaupun usaha untuk membunuh anak-anak Bani Israel itu giat dilakukan oleh Firaun, akhirnya Firaun membela Nabi Musa AS, musuh yang bakal menjahanamkan tahta kerajaannya. Tengok tu. Ya, Rasalan, Abang Haji Hasanuddin, barakallahu fikum, apa khabar? Aisyah Najiha, ya, Aisyah Maryam, Mahizan Isnin, semua, Faizal Mustafa. Jadi kita sedang belajar bagaimana nak menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah SWT. Bila Allah mengasihi kita, tuan-tuan, maka tak ada satu benda pun kerisauan dalam hati ini. Walaupun kehidupan serba sederhana. Ini yang diajar oleh Imam Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau bertajuk Futuhat Rabbaniyah. Baik, engkau tidak mungkin bebas dari penguasaan Allah SWT. Sungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu, dekat dengan sesuatu, hadir pada segala sesuatu, meksa segala sesuatu. Inna rabbaka labil mirsad. Pengetahuan Allah SWT kepada kita ni, tuan-tuan, sampai disifatkan sungguhnya Allah lebih dekat dengan seorang itu banding dengan urah halkumnya sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya Allah Taala itu berarti pengetahuan Allah, kasih sayang Allah Taala. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kasih sayang Allah itu dekat dengan orang yang dalam hidupnya, dalam ibadahnya sentiasa melakukan perkara yang namanya ihsan. Ihsan ni terbahagi kepada dua, tuan-tuan, ya. Ihsan pada kualiti dan ihsan pada kuantiti. Tadi sembahyang subuh sebagai contohnya, alhamdulillah, tahniah bagi mereka yang dapat sembahyang subuh berjemaah. Bagi kaum lelaki, datang pula awal waktu, datang pula dapat sembahyang sunat sebelum subuh. Ini bergambarkan dalam hadis itu terbaik pada dunia seisi kandungnya. Tengok, ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kita kalau kat dunia ni orang janji kepada kita nak bagi satu, banyak dia boleh bagi pada kita, 100,000, sejuta, 2 juta. Tapi Allah Ta'ala kalau janjikan dunia seisi kandungnya, inilah habuan akhirat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita masih lagi tak mengerti, berarti kitalah yang malang. Jadi kasih sayang Allah Ta'ala ni dekat dengan orang yang melakukan ihsan dalam segala amal ibadahnya. Ihsan ni terbagi pada dua yang menyatakan tadi. Ihsan pada kualitinya, ihsan pada kuantitinya. Kualitinya buat dengan bersungguh-sungguh, dengan penumpuan, dengan fokus, dengan khusyuk, tawaduk, tawajuh. Apa pula makna tawajuh? Tawajuh tu kita menghadap hanya kepada Allah SWT. Tawaduk dengan penuh tawaduk. Ya Allah, aku buat benda ni, aku tak tahu kau terima atau tidak. Rendahnya aku, hinanya aku. Tanpa kasih sayangmu, kesihatan kau berikan tak mampu aku buat. Ni rasa dalam diri kita istislam, rasa khudu'. Demikian, tuan, ya. Dan pada kuantitinya pula kita cuba tambah. Nanti sembahyang zuhur ada 2 rakaat qabliyah. Itu semua merupakan sunat yang dipanggil sebagai ghairu muakkad, tapi kita buat 2 pula tak cukup, buat lagi 2 salam tau. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Yalah, datang awal lah ke masjid. Ya, nampak tak? Kalau ini seorang itu berpuasa pula, berpuasa tadi sempat bangun tahajud, sempat baca Al-Quran, kan? Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Allah menjelaskan surah Isra, sungguhnya bacaan Quran pada waktu sebelum fajar itu, sebelum subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Maknanya kualiti ibadah yang kita lakukan itu bukan setakat kuantitinya, kualitinya diperhalusi, diperbaiki. Ini adalah rahsia menjadi orang dikasihi oleh Allah SWT. Seterusnya apa lagi? Ya, celakalah bagimu bila engkau mengingkari Allah setelah mengenalinya. Engkau paling daripadanya. Engkau sama sekali tidak akan mendapat kebaikannya. Hendaklah engkau bersabar bersamanya. Jangan bersabar ketika berpisah daripadanya. Kata-kata ni sungguh mendalam, tuan-tuan. Mimi, ya, Rugaya Saiman, Nasir Nazar, Falah Saleh, Yusuf Zaidan,
Artinya bila kita menjauhkan diri pada Allah, berarti kita sudah membakar jambatan yang menghubungkan kita dengannya. Alangkah ruginya. Nak bina jambatan ni balik semula bukannya senang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, kita sepatutnya masa risau, gundah gulana, resah, gelisah bila kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia kompas kehidupan kita, ketenangan, sumber segala kebaikan kita abaikan. Ruginya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ya. Tahukah engkau bahawa orang yang bersabar akan meraih keberhasilan? Demikianlah Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabar. Tak cukup dengan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wasabiru ni wazan fa'ilu. Berarti dalam konteks ini adanya jihad. Mana kesabaran itu perlu dipertingkatkan, diperkukuhkan, diperkuatkan. Tengok ya, dalam konteks sabar Allah mengajar kita, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, kurniakan, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Sabar maknanya kita berpuasa, sebagai contohnya puasa sunat. Salat dengan mengerjakan salat-salat sunat di samping salat fardu. Itu satu bentuk daripada usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks ini wasabiru maknanya tambah nilai puasa yang kita lakukan itu dengan kesungguhan. Ya, dengan ibadah-ibadah yang orang pandang kecil tapi di sisi Allah besar sedekahnya. Macam Ramadan yang Nabi lalui, Nabi banyak sedekah. Maka kita puasa sunat pun kita banyakkan sedekah. Di samping puasa Ramadan yang akan kita lakukan nanti, di samping zakat yang kita keluarkan, sedekah juga kita pertingkatkan. Masih ada, sekarang dah ada target kita. Ini tadi limpah kurnia Allah SWT kepada kita. Kita cuba untuk sharing dengan adik-adik kita yang lain, orang dekat dengan kita, orang yang susah, sebagai contohnya. Tuan-tuan ya, tentang kesabaran banyak dibicarakan dalam Quran. Terkandung banyak kebaikan dan kenikmatan dalam kesabaran. Bahkan orang yang sabar akan mendapat balasan yang baik, kurnia kedamaian dunia akhirat. Demikianlah engkau, wahai ghulam. Lagi sekali Imam Abdul Qadir Jilani mengatakan nama ghulam. Ghulam ni maknanya wahai hamba. Ya, sedarlah dirimu, engkau ni merupakan hamba saja. Hamba ni boleh diperlakukan apa saja oleh tuannya. Siapa Tuhan kita? Allah lah, tuan-tuan. Ya, Allah melakukan apa saja. Ini dibagi nikmat, sekali lagi dia boleh tarik. Ini dibagi kehidupan, sekali lagi dia boleh matikan kita. Ya, ini dibagi anak, besok dia boleh tarik balik. Kuasa dia semua, segala serba-serbinya. Ya, yang ada pada tangan kita ni hanya amanah, pinjaman saja. Demikianlah engkau harus sabar bila engkau melihat kebaikan di dunia itu, dan kelak di akhirat engkau perlu datang kepada orang-orang yang soleh. Banyak usaha kita, tuan-tuan, untuk dekat dengan Allah ni. Pergilah kepada orang salih, orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah SWT. Baik di kalangan guru, ada orang salih ni merupakan polis, merupakan askar, merupakan jiran. Kita tengok saja, kita teringat kepada amal salih yang kita tinggalkan. Kerana apa yang ditunjukkan oleh hamba Allah ni, itulah dia refleks kepada keimanan. Kita kena jumpa dengan orang semikian ni. Menziarahi perkuburan. Banyak kita ziarah kubur, tuan-tuan. Kan adab kalau kita nampak saja kubur ni, doa tau. Apa dia? Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kan dalam seminggu ziarah kubur sekali. Kalau dapat kubur kaum keluarga kita sangat baik. Kalau tak pun kubur saja pergi ziarah, kerana ia akan menyebabkan dalam diri kita timbul kesedaran. Itu sebab kematian ni dipanggil yakin tau. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga datang keyakinan. Ada orang terjemah begitu, salah tu. Yang sebenarnya, ibadahlah kamu kepada Tuhan kamu sehingga datang kematian. Kerana yakin itu dipanggil sebagai benda yang meyakinkan. Kematian dipanggil benda yang meyakinkan. Setiap orang akan melaluinya. Kerana Nabi pernah bersabda, amma huwa faqad atahul yaqin. Adapun fulan itu telah datang kepadanya kematian, kata Nabi SAW. Nabi menterjemahkan Quran bukan pada perkataan yakin itu, bukan merujuk pada keyakinan, tapi merujuk pada kematian. Kerana dipanggil kematian itu satu keyakinan oleh Allah, kerana ia pasti berlaku, nak atau tak nak. Setiap kita pasti akan mati. Maka dengan sebab itu keyakinan merujuk pada kematian sebenarnya. Baik ya, ambil peluang untuk menziarahi kubur. Itu juga akan mempertingkatkan kedudukan kita menjadi hamba Allah yang disayangi olehnya. Lagi, ya, jangan sampai engkau meniru orang yang lalai. Ya,
wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Setiap Jumaat kita baca ayat ni surah Kahfi kan. Jangan kamu disibukkan oleh golongan yang lalai seperti itu. Ya, kita kadang-kadang dalam hidup ni tak dapat mengelak. Kita dijemput, kawan kita punya program sebagai contohnya, ada event begitu begini. Kadang-kadang di kalangan kita merupakan ahli perniagaan, businessman, pergi main golf kan, tak dapat elak ada orang sedemikian. Jadi tuan, jagalah batasan-batasan syarak, semayang. Yang paling baik sekali kalau kawan-kawan kita yang lain itu pun kita dapat ajak dia untuk melakukan perkara-perkara sedemikian, bersedekahnya, semayang pada waktunya, berjemaahnya. Jadi jangan sampai kita terikut mereka, biar mereka terikut kita. Ya, begitu tuan-tuan dimuliakan sekalian. Kadang kita terpaksa jumpa orang pergi program hari perkahwinan anak dia, jemput kita. Program tu ada pencampuran begitu, ini orang tak tutup aurat dan sebagainya. Ya, maka kita pergi atas dasar untuk memenuhi undangan. Dan merupakan satu kewajipan kalau kawan karib kita jemput keluarga sebagainya. Tapi kita mampu untuk mengawal keadaan. Balik itu kita beristighfar, kan kita bersedekah. Ya Allah, ya Tuhan, aku sungguhnya tak dapat mengelak program macam ni. Ya Allah, Engkau pun telah mewajibkan ketetapan ni pada aku. Aku tak sangka begini berlakunya. Maka kena ada selalu check and balance macam tu, muhasabah balik semula, ya. Jangan kita terikut dengan golongan seperti itu. Sebaliknya kita kena segera bertaubat, beristighfar apabila melihat keadaan yang sedemikian. 4 perkara yang menjadikan agamamu hilang. Ni penting. 4 perkara yang menjadikan agamamu luput. Orang pada ini kalau barang kemas hilang, kelang kabut dia. Jam tangan dia salah letak, kelang kabut dia mencarinya. Kan? Kalau duit dia hilang dalam akaun, lagilah kelang kabut dia. Tapi dia sedar tak kalau agama dia hilang? Hafsah Hussein Azul Majid. Bicara ni tuan-tuan penting sangat, musahadah dengan baik, ya. Perkara yang akan menghilangkan agamamu ada 4. Ya. Pertama, apa yang engkau ketahui engkau tidak amalkan. Ini musibah yang sangat besar. Tahu tapi tak beramal. Itu akan meluputkan agamamu sedikit demi sedikit. Muhammad Syawal, ya. Alhamdulillah, ajak kawan baca Quran kat rumah. Ya Allah, bagusnya entah. Suruh lemak sediakan makanan ke apa-apa ke. Kawan-kawan pun gembira nanti datang, Kalau ustaz pun, anak-anak ustaz ajak berhimpun, kawan-kawan dia seronok, kita sediakan makanan untuknya. Moga-moga menambat hatinya jadi orang lebih baik, Begitulah mudah-mudahan, ya. Kalau ibu bapa, kalau anak-anak, kawan-kawan anak kita datang ke rumah, layanlah, bagilah yang terbaik. Mana tahu mereka ni orang susah, tak layan di keluarga. Kadang dia tahu kita diheran, kata, ya Allah, mesranya kau dengan bapak kau, kan. Dia kata pada anak kita, kan, kau dia gurau bapak kau, bapak aku, oi, dibalik macam neraka buat kami, kau kabut kalau dibalik. Tuan-tuan, kesian anak-anak macam tu, Kalau ayah ibunya tak peduli pada dia, dengan siapa nak peduli pada dia? Bahaya tau. Jadi kita kena rapat dengan golongan seperti ini, Baik. Yang pertama tadi, apa yang kau ketahui kau tidak amalkan. Yang kedua, apa yang kau ketahui, apa yang tidak engkau ketahui, engkau lakukan. Ya, tidak engkau ketahui, justru engkau lakukan. Jadi satu perkara ni kita kena tahu, tuntut ilmu, jangan terikut-ikut dengan orang, ya. Yang ketiga, engkau tetap bodoh kerana tidak mahu mempelajari apa yang tidak engkau ketahui. Ini juga satu kerugian, tuan-tuan. Tak ada usaha untuk mempertingkatkan ilmu akhirat. Dalam hidup ni, dunia je segala-galanya. Macam ni dia kaya, macam ni dia kaya. Tak ada pun satu usaha kita bagaimana boleh bangun malam, Macam mana boleh ada kemanisan beribadah kepada Allah, Macam mana nak jaga puasa 3 hari sebulan, Macam mana nak pastikan hidup kita sentiasa bersedekah, Macam mana kita ni supaya ada jadual menziarah kubur selalu, Tak ada cetusan macam tu. Yang ada al-fulus saja. Duit. Bangun pagi duit saja. Baik, yang keempat, apa dia? Engkau mencegah orang agar tidak mempelajari perkara yang tidak mereka ketahui. Ini pun musibah juga. Dia tak suka melihat orang untuk ilmu. Untuk ilmunya dia cukup marah, cukup kan? Akhirnya orang bodoh je bercakap. Orang ada tauliah, orang marah pula orang, tuan. Orang yang ada ilmu tak boleh nak menyampaikan. Tapi orang yang tak ada ilmu bebas untuk berkata-kata. Ini masalah yang berlaku, tuan-tuan. Ya, beza-beza pandangan sikit tak boleh. Dia je betul. Allahu akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Macam mana nak buat? Inilah akhir zaman, tuan-tuan. Perkara yang akan menyebabkan belakang hari makin jauh orang tu dengan Allah SWT. Tu sebab kita baca kat hujung surah Al-Kahfi, apa dia tahu? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu tahu tak, ada orang ni kat dunia ni, kamu nampak dia macam melakukan kebaikan, tapi dalam kebaikan dia buat itu, sebenarnya dia disesatkan oleh syaitan. Syaitan membuka kepada kamu 99 pintu kebaikan, agar kamu menyangkakan itu kebaikan. Akhirnya pintu yang ke-100 itu disesatkan kamu. Berlaku kan dalam hidup ya. Kita ni terlibat dalam aliatan kuasa organisasi mana-mana lah. Tujuannya untuk mengumpulkan dana, buat begitu, buat ini kan. Tapi dalam berkumpul itu, kita seronok bersembang, bermesyuarat dengan bini orang, dengan anak perempuan orang sampai ke jauh malam tak selesai. Sebab suka dengan ilahi tawa perempuan itu. Perempuan tu lah ketawa menarik pula, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerja kita peringkat awalnya mulia, nak kumpulkan korban, lembu korban. Tapi dalam meeting itu kita menjelajah jauh sampai ke tengah malam, sampai suami perempuan menunggu, kamu tak pulang-pulang, ini aku sibuk dengan organisasi masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam tu talbis iblis dalam hidup. Kadang-kadang satu perkara itu nampak macam kebaikan. Kita terdengar pula orang kumpul duit untuk dana keperluan umat Islam luar negara, tapi mereka terjerat dengan penggunaan yang besar daripada jumlah yang dikumpulkan itu. Kita dengar mana-mana tempat lah tuan-tuan, memang perkara ni expose kepada danger macam ni. Kenapa? Syaitan ni kadang-kadang membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan, kerana akhirnya dia nak menyesatkan kita. Gitu tuan-tuan yang menurut saya. Nampak tak? Ya? Tampaknya engkau hanya mendatangi majlis zikir pada waktu longgar sahaja, wahai ulam. Engkau tidak istiqamah. Tuan-tuan, dulu ada seorang wali tau, dia ni Melaka. Saya selalu cerita benda ni. Tuan-tuan pun dapat tengok apa yang diviralkan itu kan. Wali Allah, orang dah meninggal dunia, kita boleh ceritalah kelebihannya. Kerana mereka ni sudah pun selamat daripada ujian dunia. Almarhum Tuan Guru Syekh Waliullah, Syekh Muallim Haji Abdul Wahid. Melekat namanya Muallim tau. Muallim. Bukan Muallim yang Ramli panggil tu, tak, ni Muallim betul-betul, Muallim makna guru. Tuan-tuan hati dan dikasihan. Kalau kita perhatikan, datang orang ke tempatnya, katalah bulan Ramadan kan, orang datang. Ya, banyak orang bagi duit, bagi apa semua. Madrasahnya hidup, guru-gurunya dibayar gaji, anak muridnya seronok dapat ilmu. Anak murid dia yang main-main belajar tu pun hari ni dah jadi orang guru, jadi lebay kampung, imam dan sebagainya, berkatnya ilmu beliau. Dah meninggal dunia tahun 80-an. Lama dah. Lebih 30 tahun lalu dia telah meninggal dunia. Muallim Haji Wahid ni, kalau kita pergi dengan niat untuk ziarah beliau, kita lalu kat bangunan itu, memang pergi, Tuan Guru saya datang dari jauh, Tuan Guru dari mana ni, Kota Tinggi datang. Ni bulan puasa, teringat Tuan Guru datang, anak murid dia datang. Ambil Tuan Guru hadiah sikit, cium tangan dia, bagi duit. Tak banyak pun, orang bukan banyak duit masa tu tuan ni, 30-40 tahun lalu. Berapa dibaginya? RM1,000. Banyak tu. Tuan Guru ambil, terima kasih ya, kata. InsyaAllah dia akan gunakan duit ni untuk bangunan surau, sekolah dan sebagainya. Hidupnya sangat zuhud. Keretanya paling buruk. Keretanya layak ditolak dan lombong saja tuan-tuan. Tapi ada orang datang, Makcik Isma, insyaAllah, Syariah Rasul, semua sihat, Hamidah, semua sahabat hadir, Kafli Ali. Tiba-tiba ada orang datang bermotorkar hebat. Datang, jumpa Tuan Guru Muallim, kebetulan saya lalu sini, hadiah sikit. Berapa dibagi? Katalah dia bagi RM3,000, lebih daripada yang pertama tadi. Tuan-tuan, sekali lagi orang salam, semua diulur duit tu, 50, habis RM3,000. Moral sorry saya nak bawa kepada tuan-tuan, ni orang alim ni, kalau orang datang dengan tujuan untuk menziarahi dia, niat untuk menziarahi dia, dia layan bersungguh-sungguh, berseri wajahnya. Tapi kalau orang tu datang kebetulan saya datang, Tuan Guru saya lalu sini, saya berhenti lah. Kebetulan tu makna kebetulan, bukan keikhlasan. Kalau keikhlasan daripada awal datang dengan niat untuk berjumpa dengannya, mengambil berkat daripadanya, mendengar ilmu yang disampaikan olehnya, ya, maka tuan-tuan, yang mana satu kita? Adakah kita ni dalam hidup ni fokus untuk melakukan amal saleh kerana niat yang telah kita sematkan setiap hari, ataupun kebetulan? Mana satu tu ni? Yang kebetulan tu dapat pahala juga, tapi tak hebat lah macam orang yang memang meniatkan dalam hatinya daripada awal untuk melakukan amal saleh ni. Ya, Ramadan datang tak lama lagi, buat apa kau nak bagi Tuan Imam ni? Sian, Tuan Imam anak dia ramai, rumah dia kecil je. Dia lah pagi, petang, siang, malam kita telefon dia, menghargai kita. Lebih daripada doktor pakar tau. Doktor pakar, sahabat-sahabat saya bila balik je tutup telefon. Tak. Gurau. Ya. Tapi kalau ustaz ni, orang tengah malam ada meninggal dunia, dia juga kena pergi ambil. Dia juga kena pergi mandikan. Kalau tak ada keluarga nak drive balik, hantar pulang kampung jauh, dia juga bawa mayat. Tu tahu tuan-tuan?
Ini tuan imam kita, Hafizah Jazuli, hargai tau. So kita ada peruntukan untuk kita berikan kepada orang-orang salih keliling kita ni, janganlah diabaikan. Dia tak minta pada kita. Ya kan, imam ni orang belajar jauh kat Azhar, kat mana universiti kan. Tapi mereka merupakan orang yang sungguh-sungguh. Jadi kalau dapat, kita raikan mereka. Jadi sekarang dah ada semat kan dalam niat kita untuk membantu golongan keliling kita yang tidak menampakkan keperluan, padahal mereka dalam kesusahan sebenarnya. Adik-beradik kita utamakan itu. Jadi mesti ada niat untuk melakukan kebaikan. Ini juga sifat muhsinin disayangi oleh Allah SWT. Kerana Allah telah membimbing orang ni supaya dalam hatinya sentiasa disusun aulawiyat. Aulawiyat ni makna keutamaan, perkara-perkara kebaikan yang dia nak buat. Jangan buat saya kebetulan, kebetulan duit bagi. Tak maulah. Kan kita dah siap niat ni, bulan Ramadan minggu pertama ni, budak-budak atas yang subuh, saya nak bagi tak banyak. Seorang RM3 cukup lah. 100 orang baru RM300. Contoh. Kan? Seminggu yang pertama tu 300 kali dengan 7 hari, 2,100. Lebih kurang RM3,000. Apa nilainya? Duit kita berjuta-juta dalam akaun, sebagai contohnya tuan-tuan. Jadi orang yang dikatakan bahal karimu Habibullah, orang yang disayangi Allah ni adalah orang yang pemurah. Nampak tuan-tuan ni mulia sekali. Jadi buat satu bukan dengan kebetulan, dengan niat keikhlasan, tahu begitu. Itu sifat orang yang disayangi oleh Allah. Nasihat para penceramah kamu tolak, kamu tertawakan, kamu mainkan, kamu menganggap bahawa mereka salah. Yang demikian kamu berada dalam bahaya. Padahal sungguhnya kamu berada dalam kuasaan Allah. Bertaubatlah kepadanya. Jangan kau menyerpai musuh-musuhnya. Jangan kau mengambil manfaat daripada apa yang kau dengar. Sungguhnya engkau telah terikat dengan kebiasaan oleh ulam. Kau tak mau mendengar perkara kebenaran itu. Berat hatimu kerana ia bercanggah dengan hawa nafsumu. Engkau kena beramal dengan ikhlas. Sebagaimana Allah telah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tanggungjawab kita, ikhlaskan niat dalam apa yang kita buat. Ingat tahu pesan-pesan yang dikemukakan ini semua menjadikan kita golongan disayangi oleh Allah. Sedarlah wahai orang yang lalai, sungguhnya Allah tidak menciptakan kau untuk merosak, bermain-main atau sekadar makan, minum, tidur, nikah. Kita boleh buat apa yang kita suka, tapi jangan sampai nafsu melalaikan kita. Begini contoh, kita nak makan, kita pergi makan. Kita nak beli kereta ni kerana tengok syok, kita beli. Kita nak beli, aku ada duit apa? Aku bukan ambil duit kau, betul. Tapi perkaranya lah kita telah menjadi hamba sahaya kepada nafsu kita. Kan nafsu ni semua dia nak, nafsu tajza'un takuna faqiratan wa faqu khairun min ghina yutghiha wa ya nufus wal kafafu wa inabat sajami'u ma fi dunya la yakfiha, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah. Bahawa nafsu ini memang dia sentiasa nak benda yang senang, mudah, mewah. Nak kena ada aircon, nak kena pakai mahal, naik kereta mewah, bergaya. Tuan-tuan ni boleh kalau sekalian, ini semua nafsu. Betul lah, kalau kita sakit pergi dapatkan rawatan doktor yang layak, doktor pakar dan sebagainya. Tapi kalau kita boleh dapat klinik biasa pun okey apa? Tak, mesti pergi pada tempat yang berprestige. Mesti macam tu, kerana nak jaga kita punya status. Adakah begitu tuan-tuan ni mulia Allah sekalian? Tak mau sentiasa ikut pada hawa nafsu. Nampak tak tuan-tuan ni? Jadi nampak telefon sikit, kalau telefon baru dah kena tukar ni. Tuan-tuan ini ikut hawa nafsu tuan-tuan. Biarlah kita buat satu berdasarkan keperluan, bukan kemahuan. Ini yang dinyatakan Baik. Jika Allah mengkehendaki untuk seseorang, maka dia sendiri yang akan menyediakannya. Ini berkaitan dengan makna, bukan bentuk. Jika telah sempurna apa yang aku sebutkan itu, berartinya zuhud di dunia dan akhiratlah kebenaran. Zuhud ni tadi apa dia? Kita merasa apa yang Allah beri pada kita ni cukup dah. Nikmat melimpah ruah dah. Usah duk banding di keadaan kita dengan orang lebih mewah, nanti hati kita akan menderita macam tu. Kita dah lukis, dah draw line dalam hidup kita ni lah. Apa yang aku capai, aku harapkan Allah dah bagi, cukup. Selebih nanti aku takut aku jadi hamba dunia. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian kerana dunia ni memang tak pernah puas. Sekarang kita tengok tu akan berhenti hanya bila muka kita kena pada tanah nanti. Lau kana li ibni adam wadiyan min zahab. Kalau ada bagi seorang manusia itu satu lembah emas, dia minta yang kedua. Lembah emas ni mahal ni, kaya-kaya dia. Macam mana daftar kelas bahasa Arab? Fizan Mubarak nanti boleh pergi ke telagabiru.com pergi ke website kami dan lihat macam mana enrollment kuliah bahasa Arab belajar secara online. Alhamdulillah ramai yang telah mendapat manfaat. Terima kasih kepada yang maklumkan syukur ramai yang boleh bercakap Arab. 3 bulan je boleh cakap Arab.
Rugilah kalau kita ni hidup dalam hidup cakap orang putih, kalah orang putih. Ada belajar bahasa French, boleh cakap mengalahkan orang French, orang kagum mana dia belajar. Tapi malang sekali kita tak belajar bahasa Arab, rugi. Kita baca Quran tak faham, semayang banyak benda kita tak faham, ikut je macam orang kakak tua je, rugi tuan. Setengah daripada kita mengambil berat tajwid, bagus tu, ambil berat bahasa Arab, usahakan. Tak ada benda yang menghalang melainkan rasa dalam diri kita ni, rasa pemalas, buruk sangka pada bahasa Al-Quran. Itu yang menjadikan penghalang untuk kita berjaya sebenarnya. Belajar tau dari ahli. Ini telah terbukti bahawa Amerika pun menyalin segala bentuk transkrip negara mereka tu dalam bahasa Arab, kerana mereka meyakini 100 tahun ke hadapan bahasa-bahasa dunia ni banyak perubahan berlaku, pengaruh bahasa-bahasa lain yang masuk campur hingga bahasa itu hilang makna yang sebenar dan berubah. Tapi melainkan bahasa Arab kerana strukturnya kokoh. Daripada zaman Nabi sampai sekarang kita bercakap sama saja. Kalau Nabi bangkit hari ni, saya cakap Arab dengan baginda SAW faham. Tapi kalau seorang yang mati 500 tahun lalu di kalangan orang British, hidup hari ni tak faham dah apa orang cakap bahasa orang putih itu. Dah lain lah ras ni. Baik tuan ni, tadi yang belajar bahasa Arab. Baik. Jadi, lihat. Jika zuhudnya sudah benar, maka segala benda akan datang kepadanya berupa kesihatan, kekuasaan, kepimpinan, ketenangan. Betul Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, inna litta'ati nuran fil wajhi wa insyirahan fil sadri wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan lada qulubin nasi wa afiatan lil jasadi. Sungguhnya kebaikan yang kau lakukan saudara akan menatijahkan output dalam hidup ni 5 nikmat. Orang yang melakukan ketaatan, Allah beri padanya 5 kelebihan. Yang pertama, wajahnya ada nur, hatinya lapang, rezekinya luas, sihat tu badannya, dan orang sayang kepadanya. Sebaliknya wahai saudara, dosa yang kau lakukan itu akan memalikkan kepadamu 5 musibah. Musibah pertama, wajah menjadi hitam, hati menjadi gelap, tubuh menjadi sakit, rezeki menjadi jauh, sempit, dan yang terakhir sekali, manusia menjadi benci kepadamu. Ya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita pentingnya dalam hidup ni bergantung pada Allah, melakukan ketaatan padanya, mengharap padanya. Usah duk harap sangat pada manusia, kerana harapan kita pada manusia selalu menemui jalan buntu dan gagal. Abu Zar, ya, tafsir Ustaz Yusuf ya, dah sampai dekat radio, tak ada live. Ikutkan dekat IKIM pukul 6.40 pagi sampai pukul 6.55 malam, ulangannya pukul 8 malam Faizura, Musyairi, Liza Bija, dan masalah semua. Dengar baik. Jika demikian halnya, setiap amalan kecil yang kau lakukan akan menjadi gunung di sisi Allah. Setiap titisan menjadi lautan. Bintang menjadi bulan, bulan menjadi matahari, yang sedikit menjadi banyak. Jadi inilah yang dimaksudkan bila ada sifat zuhud dalam diri kamu menjadi hamba Allah, maka Allah akan perbanyakkan nikmatnya pada kamu, walaupun pada manusia tak ada apa-apa nilai. Fulan naik kereta buruk je, tapi hati dia lapang, tenang. Rumah dia kecil je, tapi hidup dia lapang, seronok, bahagia, berimpun kasih sayang. Rumah yang besar belum tentu akan mendatangkan kasih sayang Allah sebagaimana kasih yang Allah curahkan kepada orang yang bersifat dengan sifat zuhud walaupun rumahnya kecil. Ini kata Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi menjulanglah pokok kasih sayang itu kerana ke arasy Allah SWT. Perantingnya mengembang dunia akhirat. Maka inilah kelebihan bagi mereka yang melakukan amal saleh. Jika keadaannya telah sempurna seperti itu, maka layak berada di tengah manusia. Selanjutnya diambil dari mereka, disamakan dalam lautan dunia. Jika Allah mengkehendaki seorang itu baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia mampu membimbing orang lain. Dia mampu menjadi doktor, pendidik, pembimbing, jurubahasa, lampu matahari bagi orang lain. Semua kerja yang dilakukan semuanya kebaikan, melengkapkan hidup orang lain. Kalau kita jadi doktor, jangan sangka orang jadi doktor ni nak ambil dia orang ni, charge mahal-mahal. Tak. Doktor ni dia memberi pada kita jalan keluar dari penyakit yang kita lalui. Kerja dia besar, jihad di sisi Allah SWT. Maka dia menawarkan satu langkah untuk menjaga kesihatan. Kerja itu mulia. Dia bukan saja dapat dunia, dapat akhirat. Nampak tuan-tuan Ini dikatakan oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Saya terkeliru dengan Abdul Qahir Al-Jurjani, keduanya ulama. Tapi Abdul Qahir Al-Jurjani lebih ke terselahannya dalam bidang bahasa balaghah. Tapi Abdul Qadir Al-Jilani ini adalah imam dari sudut tasawuf. Baik.
Ketahuilah bahawa sungguhnya orang yang zuhud terhadap dunia akan diuji dengan akhirat. Orang yang zuhud terhadap dunia akhirat akan diuji dengan makhluk dunia dan juga akhirat. Sungguh engkau telah lalai. Sungguhnya engkau tidak akan pernah mati. Sungguhnya hari kiamat nanti engkau akan dihimpunkan di mahsyar. Tidak akan pernah dihisab di depan Allah dan tidak memiliki tafsiran. Itulah sifat melekat padamu padahal engkau mengaku Islam, engkau berdosa jika tidak mengaku Quran. Keduanya akan menuntutmu di akhirat. Dan ketika engkau hendak menemui Nabi, baginda tidak mahu menemuimu. Semua makhluk merasa takut pada hari kiamat itu. Mereka takut keagungan dan kebesaran Allah. Habislah segala kerajaan, luputlah segala kerajaan. Kerajaan yang dibanggakan di dunia ini semua akan merayap. Raja-raja yang kita kenal, yang mati pun ramai dah. Walaupun satu masa dahulu mereka dipanggil dengan gelaran orang paling kaya dalam dunia, orang paling hebat, tapi semuanya akhirnya ditinggalkan. Tak ada apa pun yang kekal. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Baik, segala satu kembali kepada Allah. Maka jelaslah kerajaan Allah, kemuliaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Akhirat nanti tuan-tuan ada suara memanggil malaikat, siapa punya kerajaan pada hari ini? Semua orang terdiam. Raja-raja orang mulia kat dunia semua akan tenggelam, takut dalam keadaan masing-masing. Aku lepas ke tidak, aku lepas ke tidak. Para Nabi Allah pun takut. Nabi Adam ketika manusia datang kepadanya minta bantuan, syafaat, jawapan daripada Nabi Adam, aku tidak pasti, aku pun takut, aku pun pernah melakukan kesalahan. Nabi Ibrahim begitu juga. Pergi kepada Nabi Musa, jawapannya begitu juga. Pergi kepada Nabi Isa, begitu juga. Akhirnya tinggal Nabi Muhammad SAW sahaja. Yang berikan syafaatul uzma, yang kita doa setiap bila azan tu kan, wa ba'su maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Tuan ni buku ni daripada Indonesia kan. Ni saya beli kat expo buku di Indonesia. Saya tak tahu mana tuan-tuan nak dapatkan. Amalan menjadi kasih Allah. Tak tahulah ada dekat mana-mana online ke tuan-tuan beli. Kami kat Telugu tak jual buku ni. Ni saya dapatkan di Indonesia masa periksa buku yang lalu. Baik. Jadi inilah dia perasaan zuhud yang kadang-kadang berlaku dalam hidup manusia, tapi ia tenggelam timbul. Ada kala kuat, ada kala lemah. Ada kala orang yang berpuatakan zuhud itu belum tentu zuhud. Ini maksud Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Pakaiannya menampakkan dia zuhud, tapi sebenarnya dia meminta duit orang ramai, seperti berlaku pada pendeta-pendeta agama Nasrani dahulu kali. Ittakhazu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tak kala beliau berusaha mencari Rasulullah, maka beliau telah pun melalui banyak gereja dan juga sinagog untuk mendapat kepastian tentang hidup yang berteraskan kepada keridhaan Allah, mencari Allah SWT itu. Maka dia melihat semua padri itu, orang semua sayang dia, orang cinta dia, tapi sebenarnya dia menumpukkan harta begitu banyak sekali di bawah gereja. Salman nampak apa yang dikumpulkan harta manusia, dikebas, dicuri. Kalau orang nak minta doa, dia diminta duit banyak, disimpan, itu tamak dia kepada dunia. Dia ambil kesempatan tak ada kedudukannya. Akhirnya ketika dia mati, orang semua menangisi kematiannya. Salman Al-Farisi beritahu kepada sekalian orang Kristian itu, sebenarnya padri kamu ni adalah perompak harta kamu. Mereka tak percaya. Akhirnya Salman menunjuk kepada mereka harta yang disimpannya di gereja. Mereka baling kubur gereja itu, kubur padri itu. Tuan-tuan ya. Jadi di kalangan orang Islam pun kadang-kadang ada sikap macam tu, kena berjaga-jaga. Kalau ada dalam diri kita ambil kesempatan kat orang ni, berhentilah. Kita berwatakan macam orang zuhud, tapi sebenarnya kita tertipu dengan syaitan yang ada dalam diri kita. Pakaian bukan ukuran kepada zuhud. Sikap adalah ukuran kepada zuhud sebenarnya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan kat sini, betul-betul ada langkah-langkah untuk menjadi golongan dikasihi oleh Allah. Bermula dengan ilmu dan disertai dengan amal. Mesti dalam diri kita ada keikhlasan, ada sifat ihsan kepada orang keliling. Inilah antara langkah-langkah yang nyatakan secara umumnya. Rumusan pembelajaran kita pada bab menjadi kekasih Allah pada pagi ini, nombor satu mesti ada ilmu. Ilmu diikuti dengan amal. Dalam beramal itu kena ada ihsan. Ihsan ni salah satu bayangannya ikhlas. Ikhlas ni kepada Allah dan melakukan amal itu pada kuantiti dan kualitinya, dan ihsan kepada orang keliling kita. Mulakan dengan orang yang akrab dengan kita, anak isteri kita, keluarga kita, adik-adik kita. Ada orang begitu rajin dia untuk
bersedekah, belanja orang. Kalau pergi restoran tu seterusnya dibayarnya. Tapi dia punya kedekut pada bininya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kedekutnya bukan main lagi. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kan? Jadi kadang kita tertipu dengan zuhud yang ada. Kita kata tak payahlah ni penceramah datang ke tempat kita ni, tak payahlah kita sediakan hotel. Ni kita kan saya pun ada homestay. Rupanya dia nak bagi homestay dia. Kan homestaynya pula bila ustaz tu pergi tidur, ya Allah, dia tak kucing pun ada, aircon pun tak servis, katilnya pun gatal tidur. Tuan-tuan, konon dia kata ni murah saja. Nampak macam orang zuhud kan? Tak apa, tak payah hantar ke hotel ni, mahal masih nak bayar. Dudukkan ustaz ni dekat homestay saya. Punya homestay dia, ya Allah Rabbi. Tapi ustaz pula segan nak cakap pada orang ni. Ni tak ada tuan ni berlaku kat negara lain lah, kat Tanzania ke kat mana ni, saya tak cerita mana tuan-tuan. Kan? Kerana bahasa manusia ni, gelombang manusia ni, komunikasi manusia ni canggih tu, lebih canggih daripada iPhone yang kita ada, Samsung dan sebagainya. Ya. Ya, so ustaz bertanya, kita pergi ceramah ke situ? Ya, pergi. Kita tidur kat mana? Dekat homestay. Oh, homestay tu. Mana pun tidur. Teruklah homestay tu ya. Ustaz-ustaz ni bercerita, tuan-tuan ni boleh Allah sekalian sama mereka. Jadi kita ni dalam hidup, janganlah ambil kesempatan ya pada institusi masjid. Kita sibuk nak jadi AJK sebagai contohnya dalam ibadah korban. Tapi kita ambil komisen kat situ. Kita, tuan-tuan ni boleh Allah sekalian, ambillah komisen kot lain Jangan sampai nanti lembu yang datang tu kurus, kerana banyak komisen dia bagi pada kita. Maka wang yang dikumpulkan itu nilainya sedikit, terpaksa bagi lembu yang kurus. Sama lah tuan-tuan, tak mau ambil kesempatan pada organisasi yang penting umat Islam jadi kita berkeadaan seperti orang zuhud, tapi sebenarnya kita ambil kesempatan. Yang baik kalau kita pergi kerja, cari rezeki yang halal, berniaga ke apa, berniaga lembu ke apa dengan cara yang betul. Tak payahlah kita nak duduk tengah-tengah nak teks orang itu, orang ni. Kenapa ni saja cerita mudah-mudahan ada pengajaran. Kadang ini cara iblis menipu kita tau. Kita duduk dalam organisasi yang dimuliakan oleh masyarakat, dipandang mulia, tapi sebenarnya kita ambil peluang kat situ untuk menambah pendapatan kita. Ini tak mahu. Ini namanya talbis iblis. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita atas apa yang disampaikan pada pagi ini. Pengajaran daripada kitab Futuhat Rabbaniyah oleh Imam Al-Qadir Jilani, seorang wali Allah yang terkemuka yang telah kita nyatakan daripada keturunan Nabi SAW melalui Sayyidina Hasan, anak kepada Fatimah, dan Sayyidina Ali kerana Allah wajah ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih tuan bagi tuan yang minat untuk melakukan ibadah kurban. Tak lama lagi kita akan sambut Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Mereka nak buat badal haji pun boleh bersama dengan Zazan Travel Dan ada tuan nak melakukan haji boleh PM dengan kami. InsyaAllah saya akan bimbing jemaah haji pada tahun ni. Bagi yang minat boleh PM pada Zazan Travel Terima kasih tuan atas sekalian tuan-tuan. Dan jangan lupa badal haji dan juga korban juga kami ada lakukan. Alhamdulillah, ramai yang puas hati dan akan anda pantau sendiri. Pesan daripada para ulama, kalau kita buat haji badal untuk mereka yang telah wafat, dia dua benda orang telah wafat yang punya wang masa hidupnya tak dapat sempurna ibadah haji, menangguh-nangguhkan atau sakit dan sebagainya, kita wajib menyempurnakan haji bagi pihak mereka dalam mazhab Syafi'i, kerana itu hutang dengan Allah. Wa dainullahi ahaqqu bil wafa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kalau orang tu sakit dan tak boleh nak, dia kena lumpuh ke contohnya, memang tak ada harapan untuk sembuh, kan, sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, kita boleh tunaikan haji untuk mereka mengikut fatwa para ulama. InsyaAllah di Zazan Travel anda akan pastikan ibadah haji badal yang dilakukan itu dilakukan oleh mereka yang layak. Kita ada interview, kita pastikan supaya yang melakukannya memang ada keahlian, bukan tangkap muat saja. Amat menyedihkan bila kita lihat ada orang menipu dan melakukan ibadah haji ni, ambil gambar macam kat Arafah, sebenarnya menipu saja. Kita tak buat benda begitu tuan-tuan. Kita pastikan bahawa haji badal yang tuan-tuan lakukan itu disempurnakan oleh mereka yang layak. Di bawah pemantauan anda sendiri, insyaAllah tahun ini akan tunaikan ibadah haji bersama dengan kalian. Terima kasih. Setakat ini saja dulu. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama arwalna saghara wa li jami'i masyayikhina wa jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina lana nuran waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Taqallahu minna minkum. Ya tuan, waktu duha dah masuk. Bagi mereka yang berkesempatan, tunaikan salat duha 2 rakaat saja.
Allah mudahkan segala urusan kita pada hari ini, insya-Allah. Allah murahkan rezeki, bantu kita tunaikan segala hajat kita, keperluan kita pada ini, insya-Allah. Syairah ila Salih Hafiza Jazuri, Khairia Idris, Siti Fatimah, Ahli Misbah, Suyati, Ustazah Umi Fatih, Haji Hamidah, Syakuria Sa'ad, Syamsiah Mu'in, Nuasiyah Abdullah, Rohanina Ghazali, Khadijah, Izza, Ahmad, Kamal, Arsyad, Baba, Uchuma Zahra, Fiza Ismail, Nursidah Sida Sahak, Puta Firdaus, Zahari, Rashidah Bahari. Terima kasih semuanya ada Nurli Kafli, Yamadi, Yasi Sidi, Fatimah Awang, ya, Anda Mawar. Baik semua yang ada, insya-Allah bagi esok kita bertemu lagi dalam siaran berikutnya, dalam program berikutnya, insya-Allah. Mudah-mudahan sekalian baik semuanya. Allah, terima kasih kerana hadir ramai-ramai, kerana sharing video ni pada teman lain, Ambon Abdullah, Iqbal Khai, Jamila Senawi, Dahlan, terima kasih semua. Ina Ahmad, terima kasih semua. Kak Mala, terima kasih. Momi Haja Mai, Bukhari Ganti, terima kasih semua. Usmani Daud, Sa'adah Rahim, terima kasih. Tak sempat nak sebut semua, terima kasih. Orang boleh jelaskan, orang kerja dunia akan diuji akhirat. Orang yang kerja dunia akan rugi. Macam peristiwa yang berlaku dalam hadis ni, terakhir saya sebut, ada soalan. Nanti akhirat orang mula-mula dibangkitkan, dilemparkan ke dalam neraka di 3 golongan. Yang pertama, dia berjihad di jalan Allah, tapi jihadnya untuk ditunjukkan kepada orang, supaya dia dapat pangkat, dapat pingat, penghargaan. Ni mana kerja dunia lah, maka akhirat akan diuji. Yang kedua, orang yang ada ilmu agama, tapi gunakan ilmu agama untuk habuan dunia dia. Yang ketiga, siapa dia? Orang kaya yang berderma, tapi dermanya untuk menunjuk pada orang. Maka ketiga-tiga ini melakukan amalan akhirat, tapi dengan niat dunia, ketiga-tiga akan lemparkan neraka lebih awal daripada orang lain, seperti disebut dalam hadis sahih. Baik, setakat saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fazilah, terima kasih Hati, Supriyati, terima kasih Ahmad, Noilah Go, terima kasih. Apakah bisa SMS? Alhamdulillah. Siti Rasma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamil Asnawi,